Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya kita dapat bersama lagi pagi ini dalam kuliah duha. Semoga kita semua dirahmati, diberkati Allah Subhanahu wa taala. Muka surat Fatih 34. Betul tak? Betul? Okey. Soalan 145. Jika solat imam batal, adakah solat makmum batal juga? Itu soalannya. Biasanya yang kita faham dah tu imam batal, makmum batal ya. Biasa kita faham ni tu lah. Mari kita perincikan. Sebenarnya ada yang solat tu imam batal, solat makmum pun batal juga. Ada yang solat imam batal, solat makmum tak batal. Itu jawapannya. Baik, perinciannya ada dua jawapan bagi persoalan ini, iaitu satu, solat imam batal tetapi solat makmum yang mengikutnya sah. Sah. Keadaan ini boleh berlaku apabila satu, ternyata selepas solat imam menyedari dia berhadas dan tidak mengangkat hadas sebelum melakukan solat. Imam tersebut wajib mengulangi solatnya dan makmum tidak wajib mengulangi solatnya kerana solatnya sah. Kes macam ni dia memang boleh berlaku yang tidak disengajakan. Kerana kes lupa. Betul tak? Tu imam galang kabut, main-main masjid. Dia bukan masjid lah, di mana-mana lah. Contoh lah masjid. Galang kabut main masjid, terus masuk orang qomat takbir terus. Habis sembahyang masuk, Allah takbir sembahyang. Dia tu. Kes lupa lah. Tak sedang. Dia tak ambil ayat, dia sembahyang. Tak ambil sembahyang. Jadi, kes lagu tu, jawapan dia, sembahyang tu imam tu tak sah, batal. Sembahyang makmum sah. Dengan syarat mereka tak tahu. Mereka tidak menyedari bahawa tu imam tu tidak mengangkat hadas kecil. Tak ambil sembahyang. Sembahyang makmum sah. Don't worry. Sah. Kadang-kadang tu imam tu dia tak mani wajib. Ada ada besar. Dia tak mani wajib, dia lupa kata semalam dia berjimat dengan bini dia. Dia mangkit pernah kan lupa, banyak lupa. Mangkit ambil yang sembahyang. Dia atas sangkaan dia tidak berlaku ada besar. Dia ambil sembahyang. Jadi tu imam tu habis bagi salam ceram, sedang Allah silap. Patut kena mani wajib, bukan ambil sembahyang. Maka sembahyang tu imam tak sah, batal. Sembahyang makmum adalah sah. Itu nombor satu. Tapi hakil ni tu imam tu dia ada dua cara lah. Yang pertama dia nak habaq kepada makmum, atau yang kedua dia tak habaq. Dan abang kata, saya tadi tak ambil sembahyang. Saya tadi tak mani wajib. Patut saya mani wajib, bukan ambil sembahyang saja. Itu nombor dua. Nombor satu dia abang. Nombor dua tak abang. Maka dalam keadaan ini yang terbaik padanya tak usah duk habaq. Kalau habaq pun tak salah, tapi orang sembang orang sembang tu saya doa abang. Contoh kalau di rumah tak ada masalah lah. Kalau abang di rumah dekat anak bini, no problem. Kalau dalam masyarakat awam pergi abang jadi masalah. Tambah pula ada yang besar. Habis sembahyang subuh tu mana, tuan-tuan minta maaf sembahyang saya tak sah, sembahyang tuan-tuan sah, saya tak mani wajib. Pergi abang tu, saya silap, ambil sembahyang saja. Mereka sembang atas dunia. Keluar jemaah. Kan orang geng pencin dia ada pot mereka lepas sembahyang subuh.
Betul tak? Ada puak mereka tarik lah capati semua. Sembang sampai pukul 10. Puas ni, Tok Imam tak berani wajib. Gitu. Jadi, cara yang terbaik, tu saya abang. Tapi abang pun tak berdosa. Kerana semayang makmum adalah sah. Semayang makmum adalah sah. Itu okey, itu imam berhadas. Tangan semayang tu imam, kompon tak sah kan? B. Selepas solat, didapati najis yang tidak nyata pada badan atau pakaian imam. Seperti air kencing. Air kencing. Imam wajib mengulangi solatnya dan makmum tidak wajib mengulangi solatnya. Kerana solat makmum adalah sah. Najis yang tak nyata ni maksud najis yang tak nampak. Najis yang tak nampak. Dia kata air kencing. Seperti air kencing maksud dia apa? Keharingan. Takkan tak faham kot. Datang apa keharingan? Hari ni. Takkan nak kata kesemerbak kot. Keharingan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak tahu? Berasa hari. Atas bau ni. Sedang-sedang ni. Oi, cucu aku khabar aku tadi. Belum aku main semayang. Cucu aku khabar aku. Dia masa cucu khabar tu memang pakai pampers. Tak sangka temui. Ayak kencing banyak tu. Makmum nampak tak najis tu? Makmum nampak tak? Tak nampak. Cik Imam nampak tak? Tak nampak. Sebab dia tak nyata. Macam mana dia tahu kata najis? Hari tu lah. Mayang. Dia ada korinah. Korinah tu benda yang apa? Jemaah bahasa Melayu. Korinah tu benda yang boleh dikaitkan dengan tu. Dia korinah dia iaitu tadi ni sebelum aku main semayang, cucu aku kokor dia. Tahu tak kokor? Apa dia? Apa dia? Oh, bukan binatang. Oh dah. Itu pokor tu. Silap. Silap. Dia kokor. Korinah dia. Tadi aku kokor cucu aku. Umai semayang. Sah. Ayat kencing ni bukan hak tuk dia. Ni hak cucu. Ni hak cucu. Okay. Jadi semayang tu imam tu sah tak? Tak sah. Pasal apa? Pasal najis yang tidak nyata. Semayang makmum adalah sah. Okey. Dia contoh dia buat ayat kencing lah kan. Tak ayat kencing tak apalah tik burung ke yang kering dah. Pasang. Tak nyata juga. Yang tak orang panggil sekali pandang tak perasan. Sekali pandang tak perasan. Tilik baru tawan. Itu panggil tak nyata. Okey, jadi bagi dua tadi ni, imam menyedari dia berhadas pas sembahyang, dan nombor dua najis yang tidak nyata pada badan atau pakaian tu imam. Bagi dua kes ni, makmum don't worry, sembahyang mereka adalah sah. Sembahyang tu imam saya tak sah, dia wajib ulang balik. Okey, dua. Solat imam batal dan solat makmum juga batal. Ini nombor dua. Solat imam batal dan solat makmum pun batal juga. Keadaan ini boleh berlaku apabila dia ada dua keadaan. Satu, selepas solat terdapat najis nyata pada badan atau pakaian imam. Najis nyata ialah najis yang mudah kelihatan jika diperhatikan. Imam wajib mengulangi solatnya, makmum juga wajib mengulangi solatnya kerana solatnya tidak sah disebabkan kecuaian yang mematikan najis nyata tersebut. Okey tak? Najis nyata ni ada yang tu imam nampak kemudian. Awal dia tak nampak. Contohnya najis yang melekat di tengah belakang dia. Dia nak nampak lagu mana? Dia akan tahu setelah diberitahu pada dia. Tak? Tu imam atas baju tu imam ada tik cicak. Ada tik burung. Dia Allah kalau dekat burung berak jatuh atas baju tak sedang Yang sedang tu bom Israel. Ya,
Tekat tik burung dia berak jatuh atas baju, tak sedar. Tak sedar. Jadi, tapi najis itu nyata. Najis itu nyata. Tapi, imam hanya mengetahui lepas sembahyang. Setelah diberitahu orang, ataupun dia balik rumah, dia buka baju, tengok atas jubah dia ada tik burung. Najis nyata. Bagi makmum pula, bagi makmum yang duduk belakang tu imam tu, najis nyata. Tapi oleh kerana dia tak kelih elok-elok, tak perhati elok-elok, menyebabkan dia terus sembahyang. Lepas sembahyang dia tengok, atas baju tu imam ada tik burung. Najis yang nyata. Bermakna sembahyang tu imam tu confirm tak sah sebab dia menanggung najis. Confirm tak sah. Sembahyang makmum pun confirm tak sah juga. Tapi makmum hak mana? Tu soalan. Adakah satu masjid tu? Nanya. Maka makmum hak yang tak sah tu hak duduk belakang dia lah. Kata macam ni lah. Imam dari sana ni, belakang dia ada, bukan tepat nak betul dia tu. 1, 2, 3 tu. Dari kanan tu. Hak ujung tak lah. Sebab mereka bukan nak palis tengok imam tu. Teri batas sembahyang, tak menghadap kiblat. Jadi makmum hak betul-betul duduk belakang tu imam tu, kanan, kiri, tengah, 3 tu lah kita kata. Walaupun mereka tak nampak, tetapi mereka orang punya apa? Ghalib. Patutnya mereka tengok. Tetapi tak apalah, mereka tidak boleh dipersalahkan. Tetapi nak bang depa itu sajalah yang wajib ulang sembahyang. Hak belakang-belakang tu kalau kenal juga nanya. Faham tak? Nanya kami macam ni, nanya esok tak main dah. Apa tu? Itu maksud dah. Okey, yang kedua. Pada solat Jumaat, sembahyang Jumaat, solat imam dan solat semua makmum batal. Ini untuk sembahyang Jumaat ni, solat imam, solat makmum semua batal. Sekiranya bilangan mereka 40 orang termasuk imam. Apabila selepas solat, imam menyedari solatnya batal kerana dia berjunub atau berhadas atau terdapat najis yang nyata atau tidak nyata pada badan atau pakaiannya. Imam dan makmum wajib mengulangi solat Jumaat tersebut. Okey. Ni especially untuk sembahyang Jumaat. Dalam mazhab Syafi'i, bilangan ahli solat Jumaat 40 orang. Kalau kurang daripada 40 orang, sembahyang Jumaat tak sah. 40 orang. Baik. Dan dalam 40 orang tu jangan ada siapa-siapa batal. Ni cerita tu imam lah ni. Kalau makmum batal pun siapa? Menjadikan ahli Jumaat tinggal 39. Okey. Ni cerita sembahyang tu imam batal. Duduk tengah sembahyang makmum cukup 40 orang saja. 40 orang. 40 pula ada syarat mustautin. Syarat mustautin. Campur dengan musabik mungkin tak mau. Ada 40 orang tu yang mustautin. Tak apalah. 40 orang tu mustautin semua. Tu imam sembahyang, tak sedap. Sampai bagi salam. Tu imam sedap kata dia tak ambil sembahyang. Dia wajib habaq mereka. Dia hatu dia tak boleh sengak. Macam hak yang sembahyang tak Jumaat tadi tak apalah kan. Sembahyang mereka sah. Ni pasal semua sembahyang betul. Dia wajib amal apa? Tuan-tuan, kita kena sembahyang Jumaat lain. Pasal apa? Pasal saya tak ambil sembahyang. Tak ambil sembahyang. Pasal apa nak kena hak itu kami sembahyang sah. Hak itu sembahyang fardu biasa ni Jumaat. Bilangan kita cukup 40 orang saja. Jadi saya tak salah. Yang salah orang yang ke-41. Siapa rasa dia tak main? Ada kau tu lah. Kalau dia berada 41 orang kali imam, sah. Tapi kalau 40 orang kali imam, sembahyang tu tak sah. Pasal sembahyang imam batal. Kena sembahyang lain. Untuk Jumaat, bila sembahyang lain, dia kena mula khutbah lain. Itu yang penat tu. Dia kena baca khutbah lain. Sebab antara khutbah dengan sembahyang, dia kena mualat. Turut-turut. Dia tak boleh selang. Dia kena baca khutbah lain, betul sembahyang lain. Makmum bengang. Tok Imam dah jangan marah saya. Mari kita marah. Sama-sama marah pada mereka yang tak main. Lebih kurang tu lah. Kena. Itu sembahyang Jumaat. Kena sembahyang lain semua. 146. Apakah hukum
imam solat di tempat yang lebih tinggi daripada tempat makmum. Lebih tinggi ni contoh mudah ni, tempat saya duduk ni, nampak ni? Ni buat platform ni. Ni tinggi. Imam duduk tinggi ni, makmum duduk paling rendah. Apa hukum? Jawab dia, sebaik-baik kedudukan imam dan makmum adalah pada kedudukan yang sama. Duduk sama atas lantai ni, semua sama. Cuma imam dia tinggi sikit lah, sebab dia ada sejadah terbaik. Boleh daripada apa nama? Mana? Azerbaijan lah. Turki terbaik. Hak tu dia tak kira tinggi tu, hak tu dia ni lah, tinggi tu masuk. Okey. Dia kedudukan imam dan makmum yang terbaik sama level. Okey. Jika imam berada pada tempat yang lebih tinggi daripada makmum, maka solat imam adalah sah tetapi makruh kecuali dalam keadaan darurat atau bertujuan untuk mengajak. Maksud dia macam ni. Dia ada dua, imam boleh duduk tempat tinggi. Dua sebab. Yang pertama darurat. Darurat ni makna terpaksa, tak ada pilihan. Contoh, orang dalam masjid penuh. Sampai tak ada ruang. Kesok imam pergi duduk depan. Tempat depan tu satu tempat saja, kira-kira tak tinggi. Dia boleh diri seorang-seorang. Orang lain semua rendah. Itu orang panggil darurat. Tak apalah pasal jemaah terlampau ramai. Satu. Yang kedua, imam boleh duduk tempat tinggi dengan tujuan untuk mengajak. Maksud dia apa? Dalam semayang pun ada pembelajaran dan pengajaran. Cuma tak boleh cakap. Pengajaran dalam semayang tu iaitu cara melihat pergerakan tu imam. Maksud dia, orang yang jadi makmum tu, orang yang baru duduk belajar semayang. Semua, bukan seorang. Kalau seorang tak boleh. Semua tu baru belajar semayang, katakan makluh lah senang. Katakan makluh. Orang Melayu ada tak makluh? Orang Melayu ada tak makluh? Orang Melayu ada makluh. Hak tu baru sedang diri Muk 72 apa nak semayang tu, dia tak makluh, dia Muhammad loh. Makluh. Kalau semua belakang tu baru masuk Islam, maka nak mengajaklah. Ustaz dah okey. Oleh kerana semua tak tahu cara, kita nak sembahyang jemaah ikut ustaz. Jadi nak bagi depa semua nampak ustaz tu imam tu. Kalau imam tu tak duduk tempat tinggi, depa tak nampak. Jadi dia kena duduk tempat tinggi. Depa perhati dalam sembahyang. Cuma tak cakap Allahu akbar tempat tinggi. Depa nampak Allahu akbar rukuk, depa nampak rukuk. Hal tu. Tapi kalau imam duduk tempat rendah atau sama level dengan depa tinggi, imam rendah. Hang penat. Imam tu rendah, panjang tu. Depa panjang tu. Hak belakang nampak tak imam? Tak nampak. Jadi tujuan untuk mengajak boleh. Ingat saja untuk mengajak tu apabila makmum semua sekali baru duk peringkat belajar. Tapi kalau makmum 2 orang saja, 200 orang semua reti dah, tetap makruh. Imam duduk di tempat yang tinggi. Tu maksud dah. Ni mengaji bukan kita semua buat. Ada time kita buat. Habis. 147. Apakah maksud imam kurang sempurna daripada makmum dan makmum pula lebih sempurna daripada imam? Dia bahasa mudah cakap ni, imam kurang sempurna, makmum lebih sempurna. Maksudnya makmum hebat. Makmum hebat, imam apa dah? Makmum hebat, imam tak hebat tu orang Melayu panggil apa? Lekeh. Bawah daripada lekeh, kemereh. Makmum hebat, imam lekeh. Okey, ada time lagu tu. Okey. Kadang-kadang kehebatan makmum tu tidak menyebabkan sembahyang dia tak sah bila mengikut imam yang lekeh. Cuma ada tika mengikut imam yang lekeh tu sembahyang tak sah. Dia tengok keadaan dia. Mereka tengok satu-satu. Baik. Apakah maksud imam kurang sempurna daripada makmum dan makmum pula lebih sempurna daripada imam?
Okey, maksudnya imam tu mempunyai kelemahan. Dia mempunyai kelemahan dan makmum mempunyai kelebihan daripada imam dalam perkara-perkara tertentu, bukan semua. Dalam perkara-perkara tertentu. Baik. Penjelasannya berikut. Tengok satu-satu. A. Imam seorang ummi dan makmum seorang qari. Saya dah sebut itu. Dalam konteks semayang, qari itu maksud boleh baca Fatihah dengan betul. Bukan qari yang pergi bertani tu. Dalam konteks semayang, qari maksud orang yang semayang tu dia boleh baca Fatihah dengan betul mengikut hukum tajwid. Suara tak sedap tak apa. Tapi suara tak sedap pun semayang kena ada lagu orang, tidak makmum tak semangat. Lagu apa? Tak apa. Lagu Alok Malay tak apa. Alok Semela tak apa. Ini adalah lagu. Contoh macam ni lah. Orang semayang berlagu ni dia bukan macam-macam. Dia pada usoli pun lagu lah. Takbir tu. Dia. Usoli tak lagu lah. Salli fardal maghribi salas rakaatin adan imaman lillahi ta'ala Allahu akbar. Tu lagu tu. Tapi kalau tak lagu, salli Allahu akbar. Tu tak lagu. Daripada awal orang makmum tak syok lah. Allah lekeh mentera tu semua. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Tu lagu. Tapi kalau Bismillahirrahmanirrahim, makmum ikut tak semangat. Walaupun macam tu. Bahkan tajwid tu dia dapat dibantu dengan bacaan tajwid yang betul bila diiringi dengan lagu. Tahu tak? Kalau tu imam baca ni, semangat nak ikut dah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Sampai waladdallin. Makmum agak je dah. Kalau tu imam baca lagu Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tu lagu. Makmum pun amin. Bunyi lagu. Tapi kalau tu imam tak ada lagu waladdallin, makmum pun amin. Faham tak lagu? Lagu tu lah. Tak kenal lagu. Habis. Jadi imam qari dalam semayang maksud boleh baca Fatihah dengan betul. Dia dihad pada Fatihah sahaja. Adapun surah lepas Fatihah tu dia tak syarat lah. Tapi kalau boleh qari lagi bagus lah. Sebab apa? Sebab dia mempengaruhi sah atau tak sahnya semayang. Itu qari. Ummi pula lawan kepada qari dalam semayang. Ummi ni dia kalau dalam bahasa Arab ejah dia hamzah alif. Alif ada hamzah dekat tu. Mim ya. Kalau baca ummi hamzah tu alif dhammah, mim syaddah kasrah, tu ya mati, ya sukun tu dia panggil ummi. Hatu maksud mak. Hatu macam orang perempuan anak dia panggil ummi tu, hatu maksud mak. Kalau ummiyun mim alif dhammah, lepas tu mim syaddah kasrah, lepas tu ya pun syaddah kasrah ya. Syaddah bukan kasrah, dhammatain. Ummiyun. Itu maksud takti baca. Takti baca ni orang kita panggil buta apa? Buta perut. Buta huruf, yang buta perut. Takti baca. Termasuklah dalam konteks baca Quran, ummi itu takti baca Quran dengan betul. Itu ummi. Okey, baik. Nombor dulu, imam seorang ummi dan makmum seorang qari. Itu lekeh tak? Lekeh. Imam baca tak betul. Fatihah, makmum seorang yang qari. Dari segi hukum, hak ni tak sah. Kalau makmum qari, imam ummi, makmum ikut juga, sembahyang makmum tak sah. Sembahyang imam sah. Sebab dia tak boleh dah, dia teratur kan. Okey. Macam ni, macam orang Alok Malay pergi ikut makluh pun masuk Islam.
Maklah usolli, Allahu Akbar, kita pun turut. Bismillahirrahmanirrahim. Tu Umi tu. Alhamdulillahirabbil betul. Kita pun ikut. Semayang orang yang qori ni tak sah. Ikut orang yang Umi. Tu kena ingat tu. Tak boleh ikut. Sebab tu contoh macam mudah macam ni lah. Kalau di rumah, ni untuk orang perempuan lah. Kalau kita semayang dengan suami itu memang Umi. Kita ni qori, orang perempuan. Qori'ah lah. Kita qori lah. Qori ya, qori'ah. Suami Umi. Jawab dia tak boleh semayang jemaah dengan apa nama suami. Kalau semayang juga, semayang tak sah. Tu macam mana cara nak buat? Tukar. Kita jadi imam. Boleh buat tu? Jangan nak mereka main. Jawab dah nak bersama lah. Hantar suami tu pergi kelas qiraati. Mengaji sambil reti. Lepas tu main jadi imam takkan? Selama-lama orang tak mau jadi imam. Betul tak? Tu cara dia. Habis. Ni kalau imam Umi, makmum Umi, dua-dua main lepas tu sah. Tak ada masalah. Kalau makmum qori, imam Umi, semayang makmum tak sah. Okey, B, imam seorang yang gagak dan makmum seorang yang lancar pertuturan. Gagak saya cerita lah itu ni gagak. Dia iaitu setiap sebutan yang bukan setiap sebutan. Gagak ni ada jenis orang, ada yang jenis berat. Tiap-tiap perkataan gagak. Ada setengah tu dia gagak hak mula lah, lepas tu dia lancar. Orang ni macam-macam. Gagak ni iaitu menindamkan huruf yang sama pada awal sebutan perkataan. Itu maksud dia gagak. Gagak ni aku. Nak sebut aku jadi dua kali. Aku. Tu kadang-kadang bukan dua tiga apa. Aku. Dia tinggal tu tiga kali. Aku. Lapak. Lapak. Nasi. Okey. Kenyang. Lebih kurang tu lah. Lepas tu orang tanya dia, ni nak bagi duit ke hang 4,000 boleh tak? Boleh. Tak gagap. Kalau dia boleh ke orang lain tu. Dia tak gagap tu. Tu kemai. Habis. Jadi Cik Imam gagap, makmum seorang yang lancap teran. Cik Imam gagap ni, kalau dia jadi Cik Imam, makmum ikut, hukum dia makruh. Semayang sah. Makmum ikut tu makruh. Semayang sah. Tetapi kalau gagap sehingga mengubah baris surah Fatihah, makmum ikut, semayang makmum tak sah. Semayang tak sah. Contoh macam ni ya. Sirah tak payah gagap tu. Boleh ke? Siratal ladzina an'amta tu dia tukar baris jadi tu. Siratal ladzina an'amtu alaihim. Dia an'amta. An'amtu alaihim. Makmum turut juga, semayang makmum batal. Sebab dia tukar baris pada surah Fatihah. Gagap. Jadi cara umum ikut makmum yang lancak tuturan ni. Lancak tu mana pasih lah. Ikut Cik Imam yang gagap, semayangnya sah selama mana tidak mengubah baris surah Fatihah tu ya. Itu tetapi makruh. Tapi makruh. Eloklah makmum tu jadi Cik Imam. Hak gagap tu jadi makmum. Buat gitu. Kalau kita lantik orang gagap jadi orang gagap ni kadang-kadang balik musik, bukan nak hina orang. Ni Allah Ta'ala bagi nak kata apa? Adalah hikmah dia, betul tak? Orang kata lelaki yang gagap tu balik musik tu. Aku cakap dia penat, dia nak mampu. Lelaki yang gagap, lelaki aku tak gagap. Dia tak gagap pun duk bagi kat aku sebulan 1,000. Tak gagap nak beli sebulan 200 pun payah. Dia tak tahu. Allah Ta'ala bagi orang ni, ingat tu. Betul tak? Ni saya cerita perihal manusia. Kawan ni dia gagap. Dia gagap tapi rajin sembahyang.
Kawan ni lancang, haram tak sembahyang. Dia ada lebih kurang, betul tak? Kawan ni Allah Ta'ala bagi kat dia huduh. Huduh ni, tapi pandai. Pandai. Kawan ni segak, bodoh ni. Adil Allah Ta'ala. Adil tak? Kawan ni segak, pandai. Tapi cengih. Korang tu. Kawan ni pula, apa nama, bodoh. Huduh, bodoh. Tapi baik. Orang ni mesti ada lebih kurang. Betul tak? Tu cerita dah. Sebab tu kita tak boleh duduk hina orang. Ni duduk hina orang. Hang esok nak mati nak duduk dalam kubur tu, siapa nak korek kubur? Tuan-tuan jawab main dia. Biasanya hak pandai-pandai tak korek. Hak mengerti tak apa cerdik depa tu duk korek. Yang kita nak duduk dalam kubur, betul tak? Tu pun jangan belagak bagi nak mampu. Sembang mana ada, aku tak ada, aku bagi pekho korek. Cakap pandai. Cakap pandai. Okey. Jadi kalau kita ikut Tok Imam Gagak tu, dia lambat kita sembahyang kita tu. Dia lambat. Pasal apa? Dia macam ni. Tok Imam Gagak bercakap ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hal tu. Letih kita ikut dia. Sampai siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makmum pun amin. Saya kata jadi orang pula. Saya contoh bagi benda faham. Bukan jadi orang. Okey, si. Imam seorang perempuan dan makmum seorang lelaki. Ni tak sah sembahyang. Imam perempuan, makmum lelaki. Ni memang tak sah sembahyang. Dia syarat imam lelaki, makmum perempuan. Walaupun ada setengah orang, dia Allah Ta'ala bagi tu bini dia ustazah. Dia tukang kebun. Hang mailah ustazah ke profesor media ke hang jenis agama ni, tapi lelaki hang tukang kebun buat pihak. Lelaki hang tu kena jadi tok imam. Hang tetap kena ikut dah. Hang tak boleh jadi tok imam walaupun hang pandai. Hang baca Quran sedap terang malam pun tak boleh. Tak sah. Tu saudara. Ni imam seorang perempuan, lelaki-lelaki, yang tak sah lah. Di imam bertayamum sahaja dan makmum berwuduk. Okey. Sahara. Tok imam dia tayamum, makmum berwuduk. Sahara sembahyang makmum tu. Kita nak ingat tu, macam saya duk ajak itulah. Bila bertayamum tanda dia uzur. Tajuk besar ni. Tandanya uzur. Bila berwuduk tandanya sempurna, tidak keuzuran. Sekarang ini makmum dia tidak uzur, sedang mengikut imam yang uzur. Sebab imam itu bertayamum. Sah dah makmum yang uzur ikut imam. Makmum yang tidak uzur ikut imam yang uzur. Sah tak makmum tu? Sah tak? Ada masanya sah, ada masanya tak sah. Bukan jangan jawab tak sah tu. Ada masanya sah, ada masanya tak sah. Okey. Dengar saya nak bagi penjelasan. Ingat elok. Kalau imam dia bertayamum, makmum berwuduk, kena tanya pasal apa tu imam tu tayamum. Kena tanya pasal apa tu imam tu tayamum. Okey. Kalau tu imam tu tayamum kerana dia anggota wuduk dia tak boleh kena ayak. Tak boleh kena ayak. Ayak ada, dia tak boleh kena ayak. Maka dia pun bertayamum. Makmum berwuduk, maka sembahyang makmum adalah sah, sembahyang tu imam adalah sah. Pasal apa? Kerana dia bertayamum tak boleh kena ayak. Okay, satu. Yang kedua, sebab tu dah kita mengaji ni, kalau guru tak main mengajak, kita pakai tekak tu lah. Mengajak tu dia kena nak elaborate, nak kena hurai. Okay. Yang kedua, tok imam tu bertayamum pasal ayak tak ada. Tak sah pasal ayak ada tapi tak boleh kena ayak. Dia tayamum, makmum ikut sah. Yang kedua, tok imam bertayamum pasal ayak tak ada. Pasal ayak tak ada. Okey. Pasal ayak tak ada, ketika itu tok imam sedang musafir.
Kan kita belajar dah tu. Tok Imam sedang musafir. Dia seorang yang musafir. Okey. Bila Tok Imam yang sedang musafir, ada kelonggaran syarak bagi pada orang yang musafir, boleh bertayamum bila ayak tak ada, tak perlu pergi cari ayak. Kalau orang macam bermukim kita cerita tu, kena pergi ayak jarak 1,5 farsakh kiri dan kanan. 1,5 farsakh tu maksud 2.5 km. Jadi Tok Imam katalah dia contoh macam ni lah, macam kita naik highway ya. Kita ni walaupun tak musafir, tekak nak pergi Sungai Tani, hukum kita tu hukum bermukim. Pasal tak sampai jarak 2 marhalah. Tiba-tiba kita pergi singgah tang tu gurun tu nak sembahyang lohok. Sembahyang lohok. Ayak tak ada. Ayak tak ada. Kita kebetulan ada ayak sembahyang dah. Nak air tahu. Pergi tu ayak tak ada. Di kedai apa ayak tak ada tu. Tang tu gurun tu lah, RNR tu. Ayak tak ada. Kita ada ayak sembahyang. Saya kita ambil siap. Tak nak pergi Kuala Lumpur. Memang tujuan tu nak tinggal sembahyang lah, ambil sembahyang siap. Tiba-tiba tu imam tu dia pergi sembahyang tak ada. Lepas tak debu tayamum tang surau, dia tayamum. Kita kata kat Tok Imam tu, dia tolak kita jadi Tok Imam. Dia kata, Tuan Haji lah. Dia pakai saban elok. Kita pakai tepi keledar. Tuan Haji dia Imam. Dia kata, baiklah. Oleh kerana tak ada ayak, dia tayamum lah. Kita je makmum ni nak ikut dia. Nak tanya dia. Tuan Haji dari mana? Saya dari mana? Tuan Haji kata, saya dari Johor. Dari Johor. Johor tadi dari mana? Saya ke di Sintok UM. Datang ziarah anak kat UM. Ni nak balik ke Johor ni. Balik Johor. Dia tayamum, maka dia imam. Kita ikut dia. Sembahyang kita yang berwuduk ini adalah sah. Pasal apa? Dia tayamum kerana ayak tak ada. Ayak tak ada pada masa itu, dia seorang yang musafir. Kerana orang musafir, macam kita belajar tu lah, duduk tengah sembahyang, ayak ada, dia tak kena berhenti. Kalau dia berhenti tu lebih afdal, tak berhenti teruskan sembahyang, tak apa. Okey? So, yang ketiga, kalau kita berwuduk, ikut orang tayamum, contoh di gurun tu juga, kita ada ayak sembahyang dah, dia pun, Allah ayak tak ada, dia pun tayamum. Tanya ada, sila Tuan Haji di imam, dia pun, baik. Tanya, Tuan Haji dari mana? Tuan Haji dari mana? Saya dari Jeniang. Ni datang ni, saya pergi Changlun. Nanti nak balik Jeniang, tinggal sembahyang. Bermakna, Jeniang Changlun tu, dia masuk musafir ke tu? Dia lepas Jeniang pergi Changlun lepas? Lepas Jeniang? Dia lah ada jarak marhalah baru ni Jabatan Mufti pula 81 km. Ada 81 daripada Jeniang pergi Changlun. Saya tak pernah suka pun, saya tak pernah kerja Jabatan Hukum. Tak sampai 81 km tak ada. Tak ada. Bagi ada. Kata pergi sik lah senang. Dia orang sik. Sik yang baik lah. Dari mana sik? Dia main Changlun. Lepas. Tak apa. Kalau kita kata macam ni, itu dia sama dengan orang Johor dia lah. Dia tayamum. Kita tanya Tuan Haji dari mana? Dia yang di RN Gurun tu. Tuan Haji daripada mana? Saya orang Gurun lah. Sekali nak exit lah. Gurun. Jawab dia. Kita ikut dia. Sembahyang kita tak sah. Itu cerita dah. Tayamum, pasal dia bertayamum mayang tak sah. Sebab apa? Sebab dia selagi ada waktu, mayang zuhur tadi pukul 1:30, selagi ada waktu belum masuk waktu asar, seandainya ayak ada celah-celah tu, dia kena ulang lain sembahyang. Dia kena sembahyang lain. Kecuali jika kita sembahyang dengan dia, waktu dekat-dekat nak habis dah. Sekira-kira kita kata 10 minit, hujan tak turun gini, sejam pun turun. Hal itu apa? Kalau 1:30 sama yang 2, dia ni nak kena ulang.
Sebab apa? Tang tu dia semayang tak ada ayak, boleh di balik rumah lagi ada ayak. Jadi kalau kita ikut dia, semayang kita tak sah. Tu dia punya huraian lah. Okey, Imam solat dalam keadaan duduk dan makmum solat dalam keadaan berdiri. Itu buat tikmal lekeh tu. Okey. Imam solat dalam keadaan duduk, makmum berdiri. Sah tak semayang makmum? Jawabnya sah. Nabi pernah semayang duduk ketika dekat-dekat Nabi nak wafat. Sahabat-sahabat turut belakang diri. Okey. Itu sah. Ni bolehlah ambil pedoman orang perempuan. Kalau duduk semayang jemaah di rumah dengan suami tu. Suami kata apa? Tak payahlah mak oi. Kita semayang jemaah 35 tahun dah. 40 tahun dah. Trik ni kena bayar sin-sin lah. Suami kata, pasal apa pula Abang Haji? Dah aku tak boleh berdiri dah. Semayang duduk. Bini nak buat macam mana? Bini nak mengaji sini. Tak apa Abang Haji oi. Ni solat keuzuran. Abang Haji semayanglah duduk. Tu jenis bini mengaji kan. Semayang berdiri. Dua-dua semayang kita sah. Dua-dua semayang kita sah. Tu mana bini cerdik, dia mengaji. Pandai. Dia tak, kalau tu tak apa. Lelaki semayang duduk, kita berdiri. Tapi kalau bini dia cerdik lebih, dia jadi macam ni. Tak apalah Pak Ang oi, Pak Ang duk jadi imam lama dah, tertukar. Aku pula jadi imam. Tu cerdik lebih. Jahanam tu. Tak sah. Okey. F. Imam seorang kanak-kanak dan makmum seorang dewasa. Ni dengar saya nak abang kanak-kanak ni. Tulis tu, kanak-kanak. Maksud kanak-kanak budak tak balik. Dalam fiqah ni bila dia sebut sobi, kanak-kanak iaitu budak yang tak balik. Dia kanak-kanak tak sama dengan apa yang kita faham dalam bahasa Melayu. Bahasa Melayu ni kanak-kanak budak-budak tingkatan 1 pun kanak-kanak ni. Tingkatan 2 pun kanak-kanak. Betul tak? Tambah pula Tok Wan. Allah, budak-budak. Budak-budak tu orang Kedah panggil. Orang Kedah panggil kan? Sebenarnya kanak-kanak. Duduk menung depan tangga. Tapi rumah lah tak ada tangga lah. Duduk depan pintu lah. Pak Long duduk tunggu seorang ni. Duduk tunggu budak dia kata nak balik. Budak tu anak dia lah. Daripada mana? Putrajaya. Budak lagi. Tu orang tu. Tu maksud. Ingat tu, kanak-kanak di sini maksud dia budak tak balik. Budak tak balik. Kalau kita ikut budak tingkatan 2 dan 3, walaupun istilah kita kanak-kanak, tapi hakikatnya dia bukan kanak-kanak. Dalam bahasa fiqh dia bukan kanak-kanak. Dia adalah orang dewasa. Tu. Tapi setiap hari janganlah pergi guna tu. Dalam ibadat lebaran kita pergi abang kat anak kita. Tingkatan 2, orang dewasa mesat. Budak anak tu ayah bagi tua sangat ni. Ini dalam bahasa fiqh kanak-kanak budak tak balik. Okey, budak tak balik itu kanak-kanak ni. Pergi jadi tok imam, makmum lah seorang dewasa. Ada kadang-kadang umur sebaya-sebaya. Adik darjah 4, abang tingkatan 2. Abang tu baliklah. Pergi ikut adik. Sah tak bayang? Sah. Cucu darjah 4. Cucu darjah 4. Tok Wan 84. Tu. Cucu darjah 4, Tok Wan 84. Ikut cucu darjah 4 tu, sah tak? Kalau cucu tu dia ikut aturan adat semayang apa semua tu kan? Sah, tak ada masalah. Okey. Imam seorang hamba dan makmum seorang yang merdeka. Ini tak ada lah. Tapi semayang sah lah. Imam seorang yang buta penglihatan, makmum seorang yang celak penglihatan. Imam buta dia lagi khusyuk. Tapi dia ni imam seorang yang buta mata, makmum seorang yang buta perut. Okey, sah, masalah. Imam mengidap kencing tak lawas. Kencing manis tak apa lah. Kencing manis tak apa. Imam kencing tak lawas, makmum tidak mengidap penyakit tersebut. Tapi sah, kena ikut aturan bagaimana cara nak mengurus kencing tak lawas. Macam yang sahabat itu lah. Ingatlah saya duk terang tu. Ingat. Kalau lupa, peringat balik. Okey. J. Imam seorang yang fasik dan makmum seorang yang adil. Fasik ni ketika nemu ekor, jenis tak semayang. Tak semayang tu fasik.
Dia ni nak mayang lama-lama kali tu kerap fasik lah tu. No, tak puasa, tak bayar zakat, lepas tu cari makan, tak ada membujur lalu melintang patah. Halal sapu haram pediah. Dia jadi tu. Semua tu fasik belakang tu. Nah. Muhung, buat nanya ke orang, semua tu adalah fasik. Makmum seorang yang adil. Mana Tok Imam tu lekeh. Tapi sembahyang tu adalah sah. Imam seorang yang baik bacaan tapi tidak alim fiqh. Dan makmum kurang baik bacaan tapi alim fiqh. Cerita macam ni lah. Makmum tu ustaz, dia tahu lah tapi Tok Imam tu tak ustaz apa, tapi Allah Ta'ala bagi dia suara sedap. Betul tak? Suara sedap, ustaz suara tak sedap. Dia tekak baca sedap lah. Di fiqh tu, ni apa nama, ustaz tanya dia ikut belakang. Ni semayang ada berapa rukun? Dia kata 13. Cuba abang satu-satu. Saya boleh abang tekat 13 lah. Tekat tu lah. Dia nak hurai dia. Sekali saya tengok buku. Dia tak ubah nak alim. Ustaz tu boleh cerita. Tapi suara tak sedap. Siapa lekeh? Siapa lekeh? Tok Imam tu yang lekeh. Tu contoh dia. Tapi semayang sah. Kemudian Imam adalah penyewa bangunan dan makmum adalah pemilik bangunan. Kau duk pergi sewa-sewa tu, kutip sewa. Contoh ni dia pergi kutip sewa rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan Haji main kutip sewa. Ya, duk tunggu Tuan Haji main ni. Stay dulu-dulu lah depa bank in kan. Jemput masuk lu, kena kopi lu. Pasal masuk tu rumah hadiah, cuma dia sewa. Lepas tu saya tak semayang lagi ni. Elok saya pun baru balik kerja tak semayang ni. Nampak je dah. Maka yang patut jadi Tok Imam, pemilik rumah tu. Hak menyewa tu dia kena jadi makmum. Tetapi biasanya orang panggil tuan rumah lah. Tuan rumah tu siapa yang mendiami rumah tak? Kata pemilik rumah dia, tak apalah. Hang lah jadi ni, hang duduk dalam rumah ni lama dah. Sah lah tapi dia kurang lah. Dan imam seorang peminjam dan makmum seorang yang memberi pinjam. Mana Tok Imam tu orang miskin lah, makmum tu orang kaya. Kata api lah dulu tu. Duk aja berhutang kat dia ya. Jadi si miskin ni jadi Tok Imam, orang kaya tu jadi makmum, bayar sah. Tapi lekeh lah miskin tu. Pasal apa? Dia miskin. Duk aja pinjam duit ya. Okey. Dan imam adalah rakyat dan makmum adalah sultan atau pemimpin. Sultan atau pemimpin. Mana kalau pemimpin ni kalau dia turun mai, tak kira lah sultan kan menteri besar dengan depa pemimpin. Depa lah yang kena jadi Tok Imam. Afdal daripada kita rakyat ni. Tapi kalau rakyat jadi Tok Imam pun tak ada masalah. Tu cerita dia. Okey. 148. Tahu mana? Huruf mana? Bicara KL, bicara MNOP, ada lagi? Saya tak baca. Ni sini buku tak ada, lepas lompat ni. Baca tak mana? Tak. Tak mana huruf? Buku. J, K. Seorang yang berumur. Tinggal. Orang dah lompat dah pun nak abang. Imam seorang yang berumur tapi tidak alim fiqh dan makmum seorang muda tapi alim fiqh. Biasa Tok Imam ni orang tua maksud dia. Tok Imam tu orang tua, makmum tu orang muda. Tapi orang tua dia tak apa alim. Macam orang dulu-dulu dia Tok Imam kan dia mengaji tak mana pun. Macam lah berlama di masjid semua. Tok Imam mengaji gitu. Dulu-dulu jadi Tok Imam dia pakai cukup tu ya. Kan? Mengaji sekolah hatap. Cara sekolah hatap. Nu makmum balik musyrik tu. Tapi dah Pak Long tu jadi Tok Imam lama dah. Ikut habis. Dia berumur tapi tak alim fiqh. Makmum tu muda tapi alim fiqh. Bermakna Tok Imam tu lekeh. Satu. Kalau dalam rumah orang sabar, ayah
Bukan kata banyak kata ayah mengaji tak tinggi. Ayah dia mengaji tak tinggi, mengaji sekolah atasnya. Anak dia sebelum nak pergi mengaji pun dia tinggi dah. Duduk dalam atas kapal terbang. Mengaji tinggi tu, balik Mesir tu. Balik Madinah semua. Okey. Kita balik malam rumah contoh, anak. Ayah duduk jadi Tok Imam lama dah. Dia tak aku pak lah. Aku jadi Tok Imam. Sedangkan anak mengaji tinggi, betul tak? Anak mengaji tinggi. Jadi pak tu lekeh. Pak tu lekeh tu dia panggil Tok Imam lekeh, makmum hebat. Tu maksud dah. Okeylah. Dan 148. Apa dah? Sah. Mayang sah. Tak ada masalah. Tak sah dia sepak biru. Anak boleh kata pak mayang tak sah. Termak ni no. Ni pak hang tu ai. Tapi dengan syarat lah kalau pak ada boleh sebut elok apa semualah kan. Okey. Itu 48. Ni kita tunjuk ni lah. Adakah solat makmum yang mempunyai kelebihan ke atas imam yang kurang sempurna? Daripadanya saya dah hurai dah banyak, ni kita baca lah. Ada yang sah, ada yang tidak sah. Solat makmum yang mengikut imam yang kurang sempurna daripadanya tidak sah dalam keadaan berikut. Ada 5 keadaan saja tak sah. Hal lain semua sah. 1, jika makmum qori mengikut imam umi pada solat jahat. Saya abang tadi. Solat jahat sahaja, solat yang baca derah. Mayang maghrib, mayang isya, mayang subuh, mayang jumaat, mayang raya. Itu baca derah, betul tak? Kalau tu imam umi pi jadi tu imam makmum qori ikut, sembahyang makmum tu tak sah. Pasal sembahyang tu jenis baca derah. Adapun sembahyang yang jenis baca pelan, sembahyang lohok, sembahyang asak, ikut sah, tak ada masalah walaupun dia umi. Itu saudara. Yang kedua, jika makmum yang fasih dan lancar sebutan mengikut imam yang gagap, tetapi imam yang gagap itu baca Fatihah tidak betul, mesti mengubah baris satu kalimah dalam surah Fatihah. Tak sah. Saya abang lah tadi. Tapi kalau dia tak ubah perkataan pun, ikut sah tapi makruh. Mana lebih baik, selesai ikut. Tu. 3, jika makmum lelaki mengikut imam khunsa. Ni tak perempuan ni khunsa. Khunsa ni manusia ada dua alat kelamin. Khunsa. Laki-laki pergi ikut imam khunsa. Ni cerita dia panjang, nak wanti ni. 2 alat kelamin tu maksudnya tak dapat diputuskan kejantinaan dia. Tu maksud dia. Tu. Ambil usaha sikit lah. Kalau dia ada 2 alat kelamin, tapi boleh diputuskan dia tu cenderung lelaki perempuan, kita tak kata dia khunsa walaupun dia ada 2 alat. Cuma kalau dia cenderung kepada hak perempuan, dia harus buang alat hak jantan tu. Harus buang alat jantan. Kalau dia cenderung pada lelaki, alat perempuan tu harus buat ubah suai lah. Bagi tak ada buang lah. Ambil tulang paha ke, palang-palang buang. Ada cerita lagu tu lah. Saya bukan doktor, cerita bagi mudah faham lah. Okay. Kan dia lagu tu cerita lah. Saya bisa cerita bak khunsa. Semua ada dia nak cerita. Bukan abang lah tu. Bak khunsa ni macam ni. Dalam fiqh dia ada 2 jenis khunsa. Satu dia panggil khunsa wadih. Wadih tu khunsa yang jelas. Khunsa yang jelas. Khunsa yang jelas ni maksudnya khunsa yang boleh diputuskan dia tu laki-laki atau perempuan. Walaupun dia ada 2 alat, kita boleh putuskan dia tu laki-laki atau perempuan. Bila kita putus dia laki-laki atau perempuan, maka dia akan menjalani kehidupan sebagai seorang laki-laki atau sebagai seorang perempuan. Tu dia punya khunsa wadih. Dia ada 2 alat. Sebab tu 2 alat ni dia harus hukumnya bila dia ada alat tu, kalau tak efek kepada kesihatan lah. Itu kena tanya doktor, saya tak erti. Kalau kita kata dia cenderung kepada perempuan, mirip pada perempuan, alat hak laki-laki tu tanya doktor, ada tak nak bahaya kalau buang? Doktor tak apa? Buang. Harus. Buang tu supaya kekal dia sebagai perempuan. Itu maksud dia. Kalau dia ada 2 alat tu, dia cenderung kepada laki-laki. Alat perempuan tu, tanya doktor. Boleh tak? Jangan tanya saya.
Masing-masing Allah Ta'ala bagi ilmu pada orang, betul tak? Cuma macam doktor tu dia dibimbing oleh alim ulama untuk buat pesan tu supaya tak cengah dengan syarak. Itu ya. Tanya doktor, kalau saya ni cenderung pada lelaki-lelaki, ni alat perempuan ni nak buat macam mana? Buat macam mana? Doktor kata bagi kat orang. Tu tak boleh ha? Doktor kata tak apa, kita operate. Operate kita buat, kita tangkuk balik apa semua. Kencing kat belah lelaki-lelaki saja. Ada nak jaga kesihatan? Doktor kata tak, boleh. Buat. Hukumnya harus. Itu dia panggil khunsa wadih. Khunsa wadih ni khunsa clear lah, clear. Bila dia diputui tu, dia akan memiliki kehidupan sebagai seorang lelaki-lelaki atau perempuan mengikut mana kecenderungan dia. Khunsa yang kedua dia punya khunsa muskil. Khunsa muskil ni iaitu khunsa yang tak boleh diputuskan dia tu lelaki-lelaki atau perempuan. Macam-macam eksperimen buat tak boleh. Khunsa muskil. Contoh macam ni cerita. Dia ada payudara. Payudara apa dah? Alat hak jantan apa dah? Contoh. Kencing keluar dua-dua. Tu. Dia ada pembahasan ulama dia nak cerita hak wadih ni. Khunsa wadih ni nak hukum dia lelaki-lelaki atau perempuan senang kan faham lah. Yang pertama sekali tengok cara dia kencing. Bukan tengok dia tak bagi, tanya dia. Tengok. Silap. Dia tak bagi, tobat tak bagi. Tanya dia. Hang kencing keluar ke mana? Tanya dia. Hang kencing keluar ke mana? Pasal dia ada dua alat kan. Hang kencing keluar mana? Kalau dia kata keluar ke belah lelaki-lelaki, dia dihukum lelaki-lelaki. Kalau keluar belah perempuan, dia dihukum perempuan. Tu satu. Yang kedua dia kata saya keluar dua-dua. Nak hukum dia apa? Dia ada kaedah fiqh. Kalau keluar dua-dua, penjelasan ikut hukum fiqh, kena tengok keluar kot mana banyak. Dia setiap kali kencing keluar dua-dua. Hang ambil koleh, tahan. Ambil koleh kalau tahan. Kalau keluar banyak belah lelaki-lelaki, banyak perempuan. Ambil koleh tahan. Kalau dia kata saya keluar jenis selang sari. Ahad keluar kat belah lelaki-lelaki. Isnin perempuan. Apa nama? Selasa lelaki-lelaki. Rabu perempuan. Khamis lelaki-lelaki. Jumaat perempuan. Pasal apa? Dia tak mau pergi sembang Jumaat. Jahanam. Okey. Itu satu cara nak menentukan dia tu fiqh lah. Okey, kalau test melalui cara kencing fail, dia dapat kesan yang sama. Kita kena ambil cara yang kedua pula. Melihat bagaimana cara dia balik. Nak hukum dia lelaki-lelaki atau perempuan. Ambil masa lagi nak tunggu masa balik. Kalau dia kata dia main haid, dia perempuan. Kalau dia keluar yang mani, dia lelaki-lelaki. Okey. Kalau cara kedua ni fail juga. Dia tak mengalami dua-dua tu. Haid tak main, air mani tak ada. Sampai umur 15. Dia balik cukup umur. Haid pun tak main, air mani pun tak ada. Dia pergi cara yang ketiga. Dia pergi cara yang ketiga tu, dia tengok kepada fizikal dia. Bulu banyak, tapi jenis khunsa dia tak ada bulu. Kalau dia banyak bulu, macam Pakistan tu, habis dada apa semua, betih semua, dia adalah lelaki-lelaki. Orang perempuan tak ada lagu tu. Okey? Lepas tu tengok pada anggota-anggota tambahan lah, kalau dia ada payudara, dia adalah perempuan. Dia ada payudara, dia perempuan. Kalau dia tak ada payudara, kalau dia ada lah tapi dia kecil ya, kira perempuan lah. Kira perempuan lagu tu. Dia main tu peringkat sampai tak boleh nak kata apa. Semua tu trash, tak ada semua. Itulah nama dia khunsa muskil. Dan itulah nama khunsa betul. Khunsa betul saya nak cerita ni lah. Kalau dia jadi tu imam kepada jemaah lelaki-lelaki, sembahyang lelaki-lelaki itu tak sah. Dan khunsa betul ni dalam bab nikah, dia tak boleh menikah. Sebab dia bukan lelaki-lelaki, dia bukan perempuan. Dia nak nikah ni dia kena lelaki-lelaki dengan perempuan. Tak boleh menikah dengan khunsa, tak sah. Lebih kurang tu lah. Okey, kalau makmum lelaki-lelaki ikut imam khunsa muskil lah, tak sah. Atau dia ikut imam perempuan, tak sah. Ataupun makmum khunsa hak tadi ni, ikut apa nama imam perempuan pun tak sah.
Dan yang keempat, makmum baliag ikut imam kanak-kanak pada solat Jumaat. Kerana baliag adalah syarat bagi seseorang menjadi imam solat Jumaat. Hang baca sedap lagu mana pun untuk imam kanak-kanak ni, hak tak baliag lagi ni, sembahyang Jumaat, sembahyang Jumaat tu tak sah. Budak-budak ikut untuk imam sembahyang Jumaat, sembahyang budak-budak sah. Tapi budak-budak jadi untuk imam, semua sembahyang Jumaat tak sah. Kelingan untuk imam tu tak sah. Itu syaratlah. Dan yang kelima, makmum yang berwuduk ikut imam yang bertayamum, tapi imam yang bertayamum tu akan mengulangi solat tersebut. Saya cerita tadi lah, imam tu dia bermukim, dia bertayamum pasal ayak tak ada. Imam tu dia bertayamum ketika dia sedang bermukim, dan tayamum pasal ayak tak ada. Kalau kerana anggota wuduk dia tak boleh kena ayak, dia tayamum sembahyang adalah sah. Jadi ya, kat pukul 11. Ada soalan tak? Kukut nak tanya, ada tak soalan? Tak ada. Okey, kita jumpa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akhrijna min nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wa atmim lana nurana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.